Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Cikgu Fariza Zaki untuk perkongsian bagi mata pelajaran perniagaan. Untuk hari ini, Cikgu akan kongsikan perniagaan tingkatan 4 di bawah subtopik 1.2 Pemilikan Perniagaan. Sebelum ini, Cikgu telah kongsikan video bersama pelajar bagi subtopik 1.2 iaitu milikan tunggal dan perkongsian. Untuk hari ini, kita akan lihat syarikat berhad pula. Jom kita belajar bersama-sama. Syarikat berhad. Syarikat berhad merupakan entiti yang didaftarkan secara sah dengan SSM, mana-mana pemilikan perniagaan, milikan tunggal, perkongsian, syarikat berhad dan koperasi perlu didaftarkan di SSM. Syarikat berhad tertakluk di bawah Akta Syarikat 1965. Syarikat berhad ditubuhkan oleh sekumpulan individu bagi tujuan menjalankan aktiviti perniagaan. Keanggotaan syarikat berhad terdiri daripada ahli lembaga pengarah dan pemegang saham. Mari kita lihat peranan yang dimainkan oleh ahli lembaga pengarah dan pemegang saham. Keanggotaan syarikat berhad. Ahli lembaga pengarah. Ahli lembaga pengarah yang paling kanan akan dilantik sebagai pengarah urusan syarikat. Ahli lembaga yang lain terdiri daripada pengarah eksekutif yang menetapkan pelbagai polisi dan membuat keputusan-keputusan berkaitan dengan perniagaan. Pemegang saham pula merupakan pihak yang memegang kepentingan dalam bentuk milikan saham. Antara hak pemegang saham, pertama, mengundi dalam mesyuarat agung tahunan. Kedua, mendengar dan memberi pandangan tentang laporan tahunan aktiviti dan laporan kewangan syarikat. Ketiga, mempersoalkan polisi syarikat jika difikirkan perlu. Keempat, mengundi untuk melulus atau menolak setiap cadangan yang dibawa oleh ahli lembaga pengarah. Dan yang kelima, hak pemegang saham ialah mengundi untuk melantik ahli lembaga pengarah. Mari kita lihat ciri-ciri syarikat sendirian berhad terlebih dahulu. Syarikat sendirian berhad kebiasaannya lebih kecil berbanding syarikat awam berhad. Pemegang saham terdiri daripada ahli keluarga atau rakan-rakan yang rapat. Ciri-ciri syarikat sendirian berhad tertakluk kepada Akta Syarikat 1956. Bilangan ahli yang dibenarkan adalah antara 2 hingga 50 orang. Sebelum ini, kita dah lihat pemilikan perniagaan dan perkongsian. Bilangan untuk milikan tunggal hanya seorang saja pemiliknya, manakala untuk perkongsian 2 hingga 20 orang. Syarikat sendirian berhad 2 hingga 50 orang. Syarikat sendirian berhad juga sahamnya tidak boleh dijual di Bursa Malaysia. Pindah milik saham hanya boleh dilakukan dengan kebenaran ahli lembaga pengarah. Syarikat sendirian berhad lebih mudah mendapatkan modal yang besar untuk membiayai operasi syarikat. Berbanding dengan milikan tunggal dan perkongsian, modalnya lebih kecil, terutama untuk milikan tunggal. Kerana milikan tunggal modalnya hanya melalui simpanan sendiri atau pembiayaan daripada bank. Manakala modal untuk perkongsian, sebelum ini cikgu telah kongsi,
perkongsian mendapat modal dari sumbangan rakan kongsi. Selain itu, ciri-ciri syarikat sendirian berhad, modal tambahan dapat diperolehi dengan menerbitkan share. Share ini akan ditawarkan kepada ahli keluarga dan juga rakan-rakan yang rapat. Pemegang saham juga menanggung liability terhad. Kalau kita lihat sebelum ini, pemilikan perniagaan milikan tunggal dan juga perkongsian, pemilikan perniagaan tersebut menanggung liability tidak terhad. Apa yang dimaksudkan dengan liability terhad? Liability terhad, sekiranya muflis, pemegang share akan kehilangan modal share yang dilaburkan sahaja. Semua harta peribadi mereka tidak akan digunakan untuk menyelesaikan hutang piutang syarikat. Jika kita lihat video yang cikgu pernah kongsi sebelum ini, sekiranya perniagaan dijalankan secara milikan tunggal dan juga perkongsian, sekiranya perniagaan muflis, harta benda peribadi akan digunakan untuk menyelesaikan hutang perniagaan. Syarikat sendirian berhad juga, pemegang saham terbesar syarikat boleh mengawal setiap operasi syarikat. Tadi kita dah lihat ciri-ciri syarikat sendirian berhad. Di dalam tajuk pemilikan perniagaan, selain daripada ciri-ciri, pelajar juga perlu tahu kelebihan serta kekurangan bagi setiap pemilikan perniagaan. Kelebihan syarikat sendirian berhad, modal lebih besar. Modal lebih besar di mana lebih banyak dapat dikumpul melalui terbitan share. Syarikat sendirian berhad juga, laporan keuangannya tidak perlu diumumkan kepada orang ramai. Ianya menjadi rahsia. Hanya pemegang saham syarikat sendirian berhad saja yang boleh mengetahui laporan keuangan. Seperti dalam ciri syarikat sendirian berhad, kelebihan syarikat ini ialah menanggung liability terhad. Jika muflis, pemegang share akan rugi setakat modal yang dilaburkan sahaja. Mari kita lihat kekurangan syarikat sendirian berhad pula. Kekurangan yang pertama, penawaran share terhad. Share hanya boleh ditawarkan kepada saudara mara ataupun rakan-rakan rapat, maksimum 50 orang. Kita dah lihat tadi ciri-ciri syarikat sendirian berhad, dia mesti di antara 2 hingga 50 orang sahaja. Selain itu, beban cukai adalah tinggi bagi syarikat sendirian berhad. Kadar bayaran cukai syarikat adalah sangat tinggi berbanding cukai pendapatan perseorangan yang ditanggung oleh pemilik milikan tunggal dan juga perkongsian. Dan yang ketiga, kekurangan syarikat sendirian berhad, share tidak boleh dipinda milik secara bebas. Jika perlu ada pertukaran share, perlu mendapat kelulusan daripada ahli lembaga pengarah. Tadi kita dah lihat ciri-ciri syarikat sendirian berhad. Kedua, syarikat berhad yang ada yang perlu pelajar tahu ialah syarikat awam berhad. Ciri-ciri syarikat awam berhad, bilangan ahli yang dibenarkan adalah di antara 2 orang hingga tiada had maksimum. Sahamnya boleh diurus niaga di Bursa Malaysia. Pemegang saham asal menanggung risiko kehilangan kawalan atas syarikatnya jika terdapat pembelian saham dalam kuantiti yang besar, saham majoriti, oleh pihak tertentu dalam usaha untuk mengambil alih pengurusan syarikat daripada pemegang saham asal. Ini bermakna jika ada saham yang dibeli dalam kuantiti yang banyak, pengurusan syarikat akan beralih arah daripada pemegang saham yang asal.
Ciri-ciri syarikat awam berhad ini, jika dibandingkan dengan ciri syarikat sendirian berhad, dia boleh membezakan. Jika ada soalan keluar, bezakan antara syarikat berhad, pelajar boleh jawab syarikat awam berhad 2 hingga tiada had, manakala syarikat sendirian berhad 2 hingga 50 orang. Saham bagi syarikat awam berhad boleh diurus niaga di Bursa Malaysia, manakala syarikat sendirian berhad tidak boleh diurus niaga di Bursa Malaysia. Itu beza di antara syarikat sendirian berhad dengan awam berhad. Mari kita lihat kelebihan syarikat awam berhad. Pertama, modal lebih besar. Modal lebih besar sebab dikumpul daripada bilangan share, pemegang share yang tidak terhad. Kita tengok tadi ahli ataupun milikan untuk syarikat awam berhad 2 hingga tiada had maksimum. Jadi, modal lebih banyak dikumpul jika lebih ramai ahli yang membeli share syarikat awam berhad. Yang kedua, kelebihan syarikat awam berhad menikmati ekonomi bilangan. Syarikat awam berhad dapat menjalankan perniagaan besar-besaran dengan modal yang besar. Ketiga, sama seperti syarikat sendirian berhad, syarikat awam berhad juga menanggung liabiliti terhad, di mana jika muflis hanya rugi setakat modal yang dilaburkan sahaja. Keempat, kelebihan syarikat awam berhad, kewujudannya kekal. Syarikat merupakan entiti yang berasingan daripada pemilik. Berbeza dengan pemilikan perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Perniagaan milikan tunggal dan perkongsian tidak akan kekal jika salah seorang rakan kongsi ataupun pemilik milikan tunggal meninggal, muflis ataupun gila. Perniagaan terpaksa ditutup. Seterusnya, mari kita lihat kekurangan syarikat awam berhad. Yang pertama, proses penubuhan rumit. Pelbagai borang dan peraturan perlu dipatuhi. Syarikat awam berhad perlu didaftarkan secara sah dengan SSM. Dan segala peraturan perlu dipatuhi di bawah atas syarikat 1965. Kekurangan yang kedua, sama seperti syarikat sendirian berhad, beban cukai yang tinggi juga dikenakan kepada syarikat awam berhad. Syarikat awam berhad kena membayar cukai syarikat. Yang ketiga, tiada kerahsiaan. Laporan keuangan tahunan perlu diumumkan kepada orang awam kerana orang awam membeli share syarikat awam berhad. Berbanding dengan syarikat sendirian berhad yang kita lihat tadi, laporan keuangan adalah rahsia. Dan yang keempat, kekurangan syarikat awam berhad, pemilik dan pengurusan yang terpisah. Syarikat diuruskan oleh ahli lembaga pengarah yang dilantik dalam mesyuarat agung tahunan. Walau bagaimanapun, terdapat risiko penyelewengan oleh pihak pengurusan. Sekian, terima kasih. Sehingga bertemu di perkongsian akan datang, jangan lupa like, subscribe, komen dan share jika video ini memberi manfaat kepada anda semua.